Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu rakamkan dulu video ni untuk kamu lihat dan kamu fahami dulu tentang keupayaan elektrod piawai. Ini adalah sambungan daripada subtopik sebelum ni. Sebelum ni kalau awak tengok kita dah belajar tentang 4 cara untuk mengenal pasti tindak balas redox, iaitu tindak balas mesti daripada penambahan ataupun kehilangan oksigen, kemudian daripada kehilangan dan penambahan hidrogen, kemudian daripada nombor pengoksidaan, dan terakhir ada dari segi menerima ataupun melepaskan elektron. Itu adalah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadinya kita akan tengok pada, kalau kamu rujuk pada modul kamu pada muka surat 22. Kita ke muka surat 22 kejap kita tengok balik muka surat. Betul, muka surat 22. Adanya penyesaran logam daripada larutan garamnya. Penyesaran logam daripada larutan garam adalah kena lihat pada SEK, siri elektrokimia. Senarai logam mengikut kecenderungan logam melepaskan elektron membentuk ion positif. Tapi sebelum ni kita belajar yang cara untuk mengingat adalah kalau nak cari makwa ambil zianazin tu. Tapi untuk yang terbaru ni, untuk yang silibus yang terbaru, sebenarnya ada kesilapan sedikit pada susunan SEK tu. Kalau kamu rujuk pada yang cikgu paparkan sekarang, untuk SEK tu dia ada ni. Awak tengok kalium dengan natrium ni dia ada pertukaran tempat. Sebenarnya kalsium dia lebih elektropositif berbanding dengan natrium. So awak tengok kat sini ada logam lebih tinggi iaitu L1, manakala logam yang duduknya lebih rendah. Kita akan belajar tentang E-note. E-note. E-note ni tak ada dalam sini, cuma awak boleh rujuk pada PDF buku teks yang cikgu dah beri pada dalam grup semalam. Awak boleh rujuk dalam ni. Ini adalah tentang E-note. Standard potential electrode ataupun keupayaan elektrod piawai. So maksudnya adalah keupayaan elektrod. Keupayaan atau kecenderungan logam untuk melepaskan elektron. Sama ada kalau melepaskan elektron, kita belajar dia untuk dioksidakan. Ataupun menerima elektron untuk diturunkan. Menerima, yang ni terima, yang ni melepaskan elektron, yang ni terima elektron. Apabila logam tersebut direndamkan ke dalam larutan garamnya sendiri. Contohnya zinc, logam zinc, elektrod zinc direndamkan di dalam larutan yang mengandungi zinc. Contohnya zinc nitrat. Zinc nitrat. Ni logam zinc. So ini adalah kecenderungan dia nak lepaskan ke ataupun menerima elektron. So keupayaan sel pula, E-sel, ini adalah beza keupayaan di antara dua elektrod logam sel yang menggerakkan elektron dari anod ke katod. Dalam subtopik sebelum ni kita dah belajar elektron dia bergerak dari anod ke katod pada wayar luar tu kan. Pada wayar luar tu atau daripada anod ke katod dia akan mengalirkan elektron. Dikenali sebagai voltan sel ataupun daya elektromotif. Yang kita akan bacalah keupayaan sel. Keupayaan elektrod piawai pula ialah keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod boleh diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Rujukan piawai. Kalau kamu ingat pada maksud untuk JAR dan JMR ada dinyatakan tentang kita relate dia. Jisim atom relatif dan jisim molekul relatif kita kaitkan dengan 1/12 daripada jisim karbon 12. Iaitu 12 lah. 1/12 daripada jisim karbon 12 iaitu 12. Yang ni adalah dia punya jisim dia, JAR dia. Kenapa ni?
Okay, so ni JR punya, maksudnya dia akan direlatekan, okay, dengan karbon 12. Sama juga macam ni, kita akan bandingkan dia, okay, rujukkan dia menggunakan rujukan piawai, iaitu menggunakan elektrod hidrogen piawai. Okay, hidrogen sebagai dia punya benchmark, bukan benchmark, dia sebagai rujukan dia lah. Okay, elektrod rujukan untuk mengukur, terpotong pula kan, untuk mengukur nilai elektrod piawai bagi sel setengah yang lain. Okay, sel setengah. Tengok kat sini. Ini adalah dia punya syarat dia. Okay, keadaan piawai bagi E naught ataupun untuk dapatkan H punya E naught bagi H. Dan aqueous dia mesti pada 1 molar. Okay, kemudian suhunya mesti 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. Okay, tekanannya 1 atm. Manakala dia mesti wajib gunakan elektrod lengai platinum, karbon. Kita pun dah belajar sebelum ni elektrod lengai. Okay. So, tengok pada elektrod hidrogen piawai. Okay. Ni adalah rujukan. Okay, untuk pada maksud definisi-definisi yang cikgu sebutkan tadi, yang itu setakat yang cikgu tahu, tak perlu dihafal pada definisinya. Okay, so function dia, elektrod rujukan piawai sel ni adalah untuk ukur keupayaan sel, kita nak dapatkan nilai ni. Okay, bila awak baca nilai ni, yang ini adalah nilai bagi E naught bagi H. Okay, EHP ni, elektrod hidrogen piawai. Okay, keupayaan penurunan piawai. So, tengok kat sini, ini adalah dia punya susunan dia, macam mana sel setengah. Okay, sebelum ni kita buat persamaan setengah. Okay, persamaan setengah tu yang mesti ada elektron duduk kat mana kan, depan ke, belakang ke, selepas anak panah ataupun sebelum anak panah. Okay, ni setengah persamaan. Setengah-setengah pula, setengah persamaan. Okay, so dalam kat sini, awak tengok kat sini, hidrogen piawai punya ni mesti ada 1 molar. Okay, tekanan dia yang lain lah. Tadi tekanan dia mesti pada 25 darjah Celsius. Okay, dan dia punya pada 1 atm. Wire platinum. Ini dia punya syarat dia untuk sel setengah bagi hidrogen. Okay, so kita tengok pada ni lah. Tengok pada penentuan dia punya nilai piawai dia. Okay, sebelah sini adalah sel setengah bagi hidrogen. Okay, yang mana yang mesti tadilah. Gunakan gas hidrogen, platinum, okay, asid yang mengandungi 1 molar, okay, pada suhu 25 darjah Celsius tadi. Okay, kemudian kita nak tentukan berapakah nilai bagi zinc kat sebelah sini. Kemudian awak akan dapati pada nilai voltmeter ni awak akan dapat 0.76V. Okay, 0.76V. Kita tengok pada ini. Okay, inilah yang akan menjadi rujukan kamu. Okay, E naught. Ni adalah siri keupayaan elektrod piawai untuk sel setengah. Yang ini yang kamu akan baca pada ini. Ni, nilai kat sini ni. Yang kamu akan baca kat situ. So, di sini awak akan nampak ada tanda negatif dan ada tanda positif. Okay, elektrod piawai. So, kat sini adalah menunjukkan susunan dia. Yang ini awak tak perlu juga hafal. Okay, cuma awak kena tahu mana yang duduk kat atas, mana yang duduk kat bawah. Kemudian siapa yang ejen penurunan, siapa ejen pengoksidaan. Yang ini, nampak ni, disusun dari nilai negatif, okay, paling negatif ke paling positif. Negatif kat sini adalah menunjukkan ini adalah pada anode. Okay, ataupun dia terminal negatif. Okay, bukannya nilai dia semakin negatif, tidak. Tapi dia menunjukkan itu adalah pada terminal negatif iaitu anode. Manakala yang positif pula adalah pada kathode. Okay, so nilai dia tu ukuran kecenderungan suatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. Okay, untuk awak tengok pada sini, okay, tindak balas sel setengah ni dia punya anak panah dia lain. Okay, iaitu dia tindak balas dia adalah tindak balas yang berbalik. Maksudnya, dia boleh jadi sama ada dioksidakan ataupun dia akan patah balik untuk diturunkan.
Okey, dioksidakan ataupun diturunkan. So kat sini ini nanti cikgu akan sharekan dia punya ni. Awak pun boleh rujuk pada buku teks pun ada. Okey. So kita tengok mana contoh soalan kat sini. Okey, logam yang lebih tinggi, nilai E naught dia lebih negatif. So awak akan tengok dia punya kita akan buat segitiga terbalik. Ya, dua segitiga macam ni dan yang tengah-tengah ni adalah untuk hidrogen. Okey, pembuktian kita tengok pada hidrogen kat sini. Okey, awak nampak sini. Yang ini adalah yang piawai tadilah yang cikgu sebutkan tadi. Dia punya elektrod piawai dia untuk hidrogen. Kita akan dapat nilai dia memang kosong kalau gunakan hidrogen. Okey, so dia akan bertindak sebagai elektrod piawai. So bila kat sini hidrogen kat tengah, so yang ini adalah nilai dia negatif, makin negatif. Okey, dan makin ke bawah adalah nilai dia semakin positif. Okey, nombor dia makin besar lah. Itu dia segitiga macam ni, nombor dia tu menunjukkan makin kecil. Makin ke atas makin besar. Manakala yang ini pula nombor dia daripada yang kecil semakin besar. Dan ini menunjukkan bila dia negatif, okey, dia adalah nilai dia adalah yang ni lebih APO. Dia adalah up to, sorry. Ni adalah up to. Okey, dia adalah up to, iaitu ejen penurunan. Makin ke atas kita akan jadikan dia up to, iaitu ejen penurunan kuat. Okey, makin ke atas makin kuat. Manakala bila ke bawah dia adalah APO. Makin ke bawah makin kuat ejen penurunan dia, pengoksidaan dia. Okey, so kat sini logam adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, penerangan pada segitiga ni. Okey. Dan tindak balasnya adalah tindak balas pengoksidaan lah. Bila up to dia adalah tindak balas pengoksidaan. Yang ni tindak balas penurunan. Okey, kecenderungan logam melepaskan elektron membentuk ion positifnya semakin bertambah. Okey, jadi dia akan ambil daripada logam kepada ion. Okey, logam kepada ion. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak kira dia. Okey, yang ini pula lebih rendah. Okey, nilai yang lebih rendah kat bawah ni. Okey, untuk yang sebelah sini adalah untuk segitiga yang bawah. Okey, lebih rendah iaitu kurang elektropositif. So dia adalah ion logam adalah ejen pengoksidaan. Ini pun dah mention, ini mesti ambil logam. Ini mesti ambil ion logam. Dan dia adalah merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, kecenderungan dia untuk terima elektron dia lebih kuat. Okey, dan logam yang kedudukannya lebih tinggi boleh menyencarkan logam yang lebih rendah dalam SEK daripada larutan garamnya. Okey, kita tengok pada tindak balas penyesaran kat dalam ni. Okey, penyesaran logam antara serbuk magnesium. Okey, serbuk ni dalam keadaan atom kan. Okey, magnesium dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat dalam kes ni kita akan tengok pada kuprum lah. Okey, kita akan tengok pada kuprum sebab ingat sulfat ni dia akan jadi sebagai ion pemerhati kat sini. So kita masukkan kepingan magnesium ke dalam larutan yang mengandungi kuprum 2 sulfat. So magnesium lebih elektropositif daripada kuprum. Okey, ataupun nilai E naught magnesium lebih negatif daripada nilai E naught kuprum. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, nak bandingkan yang apa yang cikgu sebutkan tadi. Awak nampak nilai pada magnesium. Magnesium adalah negatif 2.37. Manakala kuprum punya nilai adalah positif 0.34. Okey, so kita tulis kat sinilah. Okey, magnesium tadi. Magnesium punya setengah sel adalah Mg2+ tambah 2 elektron. So dia tadi adalah positif 2.37. Positif lah, sorry. Negatif 2.37. Okey, volt. Okey, manakala untuk yang kuprum pula adalah Cu2+.
salah lah. Silap, sorry Yang ini awak kena ingat untuk penulisan ni, setengah sel ni semuanya adalah menerima elektron. Dia punya setengah persamaan dia. Yang persamaan di sini kan setengah sel dia semuanya adalah menerima elektron. Terbaliklah tadi, magnesium Mg 2+ tambah 2 elektron akan menghasilkan Mg. Yang ni pun sama, dia akan menerima 2 elektron, dia akan jadi Cu. Sekarang nilai dia tadi adalah positif 0.34. So kat sini awak akan tengok untuk yang ini nilai dia adalah negatif. Bila nilai dia negatif, kita ambil color lain Kalau nilai dia negatif, awak akan ambil dekat. Negatif, dekat. Awak akan ambil yang dekat. Fahamkan dulu. Kita akan ambil yang dekat. Cikgu bulatkan yang ini. So bila dia dekat, dia adalah negatif tadi, ingat segitiga? Dah ingat segitiga ni? Daripada form pun ada segitiga kan? So yang ni negatif, yang ni positif. So bila negatif, dia adalah up to. Iaitu ejen penurunan, manakala yang ini dia adalah mengalami proses pengoksidaan. Bila mengalami proses pengoksidaan, dia akan melepaskan elektron. Ingat ni dulu. So tengok pula yang positif. Bila positif, Po dia akan jadi jauh. Dia akan ambil yang jauh. Positif, jauh. Po kan, jauh kan. So dia akan jadi apo. Positif apo. Bila apo, dia akan mengalami proses penurunan dan dia menerima elektron. Fahamkan dulu konsep ni betul-betul. Bila dia nilai dia positif, dia jauh, dia akan jadi ejen pengoksidaan. Jauh, positif, positif, apo. So dia akan mengalami penurunan, proses penurunan. So dia akan mengalami ataupun menerima elektron. So tengok pada penerangan kat bawah ni. Untuk persamaan kimia dia, yang ini dari segi nombor pengoksidaan. So tengoklah kat sini Mg, dia adalah daripada Mg ni, so dia adalah kosong. Mg kan tak ada nilai kat sini. So ini Mg dalam keadaan ion, Mg2+, atas ni ada. So dia adalah positif 2. Manakala yang ini pula adalah ion kuprum 2, so positif 2. Yang ni kosong. Dari segi nombor pengoksidaan pun awak nampak nombor pengoksidaan dia pun lain kan. Yang ni bertambah, manakala yang ini berkurang. Kita pun dah belajar tentang nombor pengoksidaan. Jauh noh. Cikgu akan ajarkan satu soalan. Stop kat sini. Atom magnesium lebih apa? Lebih apa ni? Lebih cenderung melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Manakala ion kuprum 2 lebih cenderung ataupun lebih mudah pun boleh. Tak nak guna perkataan cenderung, lebih mudah menerima elektron menghasilkan atom Cu. Dalam penerangan elektron tak boleh guna simbol E. Tapi yang Mg dengan Cu2+, boleh. Atom magnesium dioksidakan. Kita tu habis sebelah sini. Setengah persamaan. Ingat tak tadi cikgu suruh kamu bulatkan. Pada Mg tadi kita ambil yang dekat. Bila yang dekat, jadi awak punya setengah persamaan kena mula dari yang kita bulatkan. So dia akan terbalik lah.
dia akan jadi Mg. Okey, dia akan Mg2 plus tambah 2 elektron. Okay, ingat yang kita bulat tadi Mg. Okey, manakala untuk yang Cu ni, okey, ion kuprum 2 diturunkan. Okey, so yang ini adalah ambil balik yang kita bulatkan tadi adalah Cu2 plus. So dia ambil daripada depan lah. Cu2 plus tambah elektron, dia akan majik jadi Cu. Allah. Sorry. Okey, so kat sini pemerhatian dia adalah daripada atom kepada ion menunjukkan magnesium tadi melarut. Ingat tak tadi kita masukkan magnesium ke dalam larutan. Okey, ni adalah Mg. Yang ni adalah larutan CuSO4. Okey, kuprum sulfat. Okay, so sekarang ni magnesium akan melarut. Okey, melarut menyebabkan pepejal perang terbentuk ni adalah dari segi pembentukan Cu ni. Okey, Cu ni telah terbentuk. Okey, Cu ni adalah pepejal perang. Ni Cu. Yang ini adalah menunjukkan dia dah jadi Mg2+. Hasil, tengok pada hasil. Okey, Mg2+ ni adalah larutan. Cu ni adalah pepejalnya. Okey, larutan biru menjadi tidak berwarna. Yang ni orang tahu, yang ni daripada larutan dia adalah kuprum sulfat. Warna asalnya adalah warna biru. Okey, disebabkan kehadiran ion kuprum 2. Bila ion kuprum 2 telah diturunkan, okey, so dia akan menjadi Cu. Okey, menyebabkan warna tu dah berkurang lah. Okey, menjadi tidak berwarna. Okey. So yang ini adalah pemerhatian. Manakala untuk inference adalah atom magnesium dia akan mengion. Okey, ni terangkan balik pada setengah persamaan. Okey, atom kuprum terbentuk dan ion kuprum 2 dinyahcas membentuk atom kuprum. Okey, so kat sini awak salin je balik dia punya setengah persamaan ni jadikan satu persamaan ion, iaitu kena matikan pada elektron. So dia akan jadi kat sini Mg2+ tambah Cu. Okey, so redox berlaku kerana magnesium lebih mudah dioksidakan. Okey. Okey. So kat sini tindak balas redox berlaku. Redox tu boleh berlaku disebabkan magnesium tu dioksidakan. Magnesium tu kedudukannya lebih tinggi. Okay, so cikgu nak kamu cuba dulu buat yang ini. Okay, cikgu tak dapat nak ambil masa yang lebih panjang lagi. Okay, cuba kamu buat dulu untuk satu soalan ni. Okay, soalan pada muka surat 23 ni, cuba selesaikan sampai pada latihan 25 ni. Satu muka surat saja cikgu minta kamu selesaikan. Nanti kita akan jumpa juga pada kelas, kita akan buat kelas Google Meet pada hari Rabu nanti. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.